لله القائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami menyeru pada sidang Jumat marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan kesungguhan untuk melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi semua tegahannya. Semoga dengan itu kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang benar-benar beriman dan juga bertakwa. Saudaraku, menyampaikan nasihat, pesanan dan teguran adalah satu tuntutan dalam Islam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa agama itu adalah nasihat. Kita beruntung kerana tanggungjawab agama ini telah dijalani sebaik mungkin oleh para muslim yang terdiri daripada kalangan anbiya dan juga mursalin. Mereka memberi komitmen yang tidak berbelah bahagi dalam memandu umat berpastikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam menegaskan kepada kaumnya seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-62, "Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Tugasku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku. Serta aku memberi nasihat kepada kamu, sedang aku mengetahui melalui wahyu dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Manakala Nabi Hud alaihi salam pula menyatakan kepada kaum 'Ad dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-68, "Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Tugasku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Petikan-petikan ayat tersebut menjelaskan hakikat bahawa nasihat adalah perkara yang merangkumi dua pendekatan dakwah yang saling bergandingan, iaitu seruan melaksanakan kemakrufan serta seruan meninggalkan kemungkaran. Generasi terbaik Islam yang terdiri dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum meletakkan kewajipan memberi nasihat sebagai tanggungjawab terpenting selepas solat dan juga zakat. Saudaraku, dalam konteks Islam, nasihat adalah satu pendekatan dakwah yang ditegakkan untuk menjamin kualiti masyarakat yang sejahtera. Ianya bermula dari pemimpin kepada rakyatnya, ketua keluarga kepada kaum kerabatnya, guru kepada anak muridnya, majikan kepada pekerjanya, termasuklah khatib kepada jemaahnya, di mana tanggungjawab memberi nasihat itu perlu dilaksana demi memakmur dan mengangkat martabat manusia. Kehilangan Islam di zaman Nabi SAW berlaku sehingga muncul satu paradigma masyarakat baharu yang disebut sebagai khairah ummah.
Kerana kejayaan umat menjunjung tanggungjawab agama itu nasihat dengan berkesan. Generasi sahabat tidak hanya muncul sebagai penyampai risalah yang jujur, tetapi juga pengikut ajaran yang taat. Mereka teguh dan patuh setiap pengajaran dan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru sebagai seorang muslim yang mendambakan fasa kehilangan Islam menyerlah kembali, mestilah meneladani sikap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita menerima sebarang karangan atau pengajaran baru, konsultasi atau pengajaran dihayati, diambil berat dan disambut dengan jiwa yang terbuka. Tuhan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Hadi Walad Al-Nasihatullah wal-Mujtu qabuluha li'annaha fi malaki mustaqil hawa mu'min. Nasihat itu mudah, yang besar adalah menerimanya kerana bagi yang mengikuti hawa nafsu, maka nasihat terasa pahit. Sifat manusia yang suka merendah-rendahkan nilai nasihat berpunca dari sikap sombong dan juga angkuh. Akibatnya nasihat walaupun berdiri di atas asas kebenaran, ukhuwah dan juga mahabbah, ia tidak dapat dilihat dari sudut yang positif. Kerana munculnya anggapan bahawa budaya berpesan-pesan tegur-menegur itu hanya mahu menunjukkan kelemahan atau menjatuhkan air muka seseorang. Lebih malang lagi, kesombongan itu dihamburkan dengan kata-kata seperti kubur masing-masing, dengan sibuk hal orang lain, cermin dirimu terdahulu dan seumpamanya. Tabiat mencipta persepsi buruk terhadap orang yang memberi nasihat ini tidak layak kita contohi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempelak dan juga mempertikaikan nasihat yang baik sebagai perbuatan yang keji, seperti mana diperingatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diperingatkan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadal kalami ila Allah ay yaqula ar-rajulu lil-rajul istaqilla wa yaqul 'alayka bi nafsik." Sesungguhnya perkataan yang paling dibenci di Allah ialah apabila seseorang menasihati saudaranya, "Bertakwalah kepada Allah," lalu perkataan itu dibalas, "Inilah dan boleh berdosa." Saudaraku, sampaikanlah teguran dan nasihat secara berhikmah. Moga-moga komuniti masyarakat kita terus teguh dan istiqamah dalam landasan syariat Allah. Ambillah nilai pengajaran daripada nasihat yang disampaikan, sekalipun latar belakang pendidikan atau jawatannya lebih rendah daripada orang yang mendengarnya. Tiada istilah sempurna dalam diri manusia. Kerana ketidaksempurnaan itu maka kita dijadikan oleh Allah agar sentiasa ingat mengingati. Tegurlah dengan niat yang ikhlas untuk memperbetulkan kesilapan atau sekurang-kurangnya mengelakkan kesilapan yang sama berulang kembali. Bukan kita hanya memiliki individu-individu tertentu sahaja untuk menasihatkan diri kita, kerana itulah seburuk-buruk alasan yang pernah disuarakan kaum terdahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kul at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka pula berkata, mengapa Rasul ini makan minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia yang biasa? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya, supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya sebagai saksi yang membenarkannya. Sesungguhnya nasihat menjadi amanah yang berat bagi para pendakwah, kerana ia bukan sekadar syiar Islam yang wajib ditaati, bahkan yang paling utama ialah mengamalkan apa yang disampaikan. Beruntunglah mereka yang sedia mendengar nasihat sebagai wahana pemangkin diri ke arah yang lebih baik. Boleh jadi satu teguran yang diterima itu bakal mengubah kehidupan kita di
kemudian hari. Saudaraku, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib menyeru sidang Jumat sekalian untuk bersama-sama menghayati intisipasi khutbah yang telah disampaikan. Antaranya yang pertama, umat Islam hendaklah berlapang dada, menerima teguran dan juga membuat kebaikan diri, supaya mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya bersikap tertutup dan juga ta'assub akan menyebabkan seseorang itu berterusan dalam kekurangan dan juga kelemahan. Yang kedua, tanggungjawab menyampaikan nasihat tentang sesuatu galakan atau larangan adalah tugas